Ala. 1, 2, 3. Fa'ala. Fi'ala. Qatala. Qitala. Wa'ada. Mi'ada. Yasara. Yisara. Basira. Basiri. Qadira. Qadiri. Sami'a. Sami'i. Hakima. Hakimi. Bashira. Nadhiri. Kabiri. Saghira. Baik jemaah sekalian, sekarang ni kita dah nampak lah dia ada sedikit kekeliruan. Kalau sebelum ni semuanya huruf tak panjang, kemudian semua baris atas, maka sekarang kita dah start masuk huruf yang dipanggil panjang, huruf mad. Kemudian barisnya dah mula bertukar. Jadi dekat sini sebenarnya jangan pandang remeh pada Iqra. Kat sini sebenarnya kita nak mulakan ingatan dan pelajaran yang baru. Baik, muka surat 3. Muka surat 7. Bacaan yang pendek, bacalah dengan betul-betul pendek. Ini kata pengarang. Khashi'a. Khashi'ina. Khashi'ati. Khada'a. Khadi'ina. Saghiraka. Hafidha. Hafidhina. Hafidhati. Rawasiya. La azida. Talibina. Sadaqa. Sadiqina. Sadiqati. Hadara. Hadirina. Hadirati. La'iba. La'ibina. La'ibati. Okey. Jadi sama juga isu dia, jangan sampai bertukar panjang pendek. Ramai-ramai. Khashi'a. 1, 2, 3. Khashi'a. Khashi'ina. Khashi'ati. Khada'a. Khadi'ina. Saghiraka. Hafidha. Hafidhina. Hafidhati. Rawasiya. La azida. Talibina. Sadaqa. Sadiqina. Sadiqati. Hadara. Hadirina. Hadirati. La'iba. La'ibina. La'ibati. Baik, barakallahu fikum. Kalau kita dapat tengok lah kan, pada setiap baris tu dia ada khashi'ina, khashi'ati. So dia cerita pasal jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim. Kalau siapa belajar bahasa Arab dah sampai belum? Oh, tak sampai lagi, masya-Allah. Lambat lagi? Tak, insya-Allah. Barakallahu fikum. Itu benda penting dah, subhanallah. Tak apalah, biasa tu ada kekangan. Tapi jangan berhenti terus. Dia macam orang, kalau Abu Talha katalah, macam orang pergi gym lah. Kan? Dia mungkin beberapa waktu tu dia rehat, nanti power dia hilang. Nak catch up balik tu jadi berat. Jadi sebab tu iman ni naik turun. Kalau dia turun tu kita kena ingat, ush, aku pernah bersemangat. InsyaAllah semangat tu datang balik lah. Wallah, insyaAllah semoga Allah bagi kekuatan dapat belajar bahasa Arab yang lebih seronoknya. Jemaah sekalian, paling seronok dalam hidup saya, insyaAllah, walaupun tak faham semua, tapi bila kita baca tu kita ada rasa nikmat. Dan nikmat ni tak boleh cerita kat orang. Tapi orang mungkin dia dapat tengok, best lah ustaz, boleh faham apa ustaz baca. So kita nak cerita benda tu kita tak mampu. Melainkan orang yang macam kalian sedang duduk di atas jalan menuntut ilmu ni, tak mustahil nanti bila baca Al-Quran tu dia punya zauq tu sampai, kadang-kadang ayat tu kita baca 1-2 ayat je, tapi dia punya melekat dekat hati tu, nangis-nangis, terkesak-kesak.
InsyaAllah. Baik, jom sambung pada bacaan Al-Quran kita. Hari ini kita sambung muka surat 90 lagi 91. Ayat atas kali. Okey, barakallahu fikum. Jumpa semua dah? Ayat 90, muka surat 91 ayat 80. Surah An-Nisa juzuk 5. Bacalah Quran ini dengan hati. Janganlah baca ianya dengan nafsu. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala yang begitu banyak atas usaha ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Faqad ata'a Allah. Okey, barakallahu fiik. Semua dekat sini jangan terkesan dengan kegemukan to sampai hamzah pun bunyi o to. Tak nak o to, kita nak a to. Faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله Jadi yang ada fa'arid, rid tak boleh, huruf dad tak termasuk huruf qalqalah, kena diam. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Wa kafa billahi wakila. Boleh buka muka 91? Muka 91 ayat atas kali lah. Sekarang kita dah masuk ayat 82 dah. Afalah. Jumpa? Muka 91 juzuk 5 surah Nisa. Afala yatadabbaruna al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Baik, barakallahu fiikum. Jadi insya-Allah kita akan dengar setiap orang baca 3 ayat ini dan kita akan tadabbur isinya. Cuma itulah saya seronok ini hari sahabat-sahabat lama insya-Allah hadir di zaman perjuangan bersama dengan travel, bawa jemaah pergi umrah. Barakallahu fiikum. Hari ini datang pula kelas kita. Moga-moga tersebar dan juga bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Baik, jadi sebelum kita dengar setiap orang baca, macam biasa saya akan sentuh dahulu hukum hakam tajwid. Untuk sama-sama sekejap lagi kita baca, tak perlu nak ditegur banyak-banyak. Cuma sekarang bagi masa untuk ambil perhatian sikit. Ayat 80. May yuti'ir rasul, nun mati bertemu dengan ya, di sana ada hukum idgham al-ghunnah.
Bila disebutkan idgham, maksud dia memasukkan ma'a beserta gunnah dengung. Jadi tak boleh terus may yuti'ir, tak boleh. So dia kena panjang sikit. May yuti'ir rasul. Sebut. Selesai. Faqad ata'a Allah. Tadi kita dah pesan pada yang dah lama datang tadi, ada datang awal tadi. Faqad ada qalqalah. Ata'a Allah hamzah sampai bila-bila bunyi dia a. Dia tak akan pernah terkesan dengan kegemukan to. Jangan baca oto. Salah. Ato. Faqad ata'a Allah. Sebut. Wa man tawalla, nun mati bertemu dengan ta, jadi ikhfa hakiki. Bila ikhfa hakiki, tak boleh bunyi 100% bunyi nun. So jangan bunyi wa man, lidah jangan langgar di langit. Walaupun kita kata, tapi saya dah baca 3 harakat. Tapi kita kata pasal kita dengar lidah tu langgar di langit. So dia jadi 100%, tak boleh. So dia kena 50%. Wa man ta, cuba sebut. Lidah kita tak pergi mana-mana. Lepas tu nak pergi dekat ta, baru hujung lidah langgar belakang gigi atas. Wa mata. So lepas ni jangan baca wa man tawalla. Salah. Wa man tawalla. Fama, panjang 4 atau 5 harakat. Arsalnaka, jangan baca nipis. Ar, salah. Dia kena gemuk. Arsalnaka. Cuba sebut. Alaihim hafizah. Tak ada apa-apa kat situ. Cuma ha pedas tu bagilah hak dia. Huruf dha kena gigit lidah. Hafizah. Wa yaquluna ta'atu fa idza. Ingat tanwin bila bertemu dengan fa, nun mati bertemu dengan fa, gigi arnab duduk atas bibir bawah. Ta'atu fa idza. Terus je letak, no problem. Kalau tak letak lambat-lambat nanti dia bunyi ta'atun naf, tak sedap. Ta'atu fa idza. Okey, selesai. Barazu min indika, ada sekali lagi ada ikhfa haqiqi. Bayyata ta'ifatum minhum, tanwin bertemu mim, idgham al gunnah dengung. Ghairal ladzi, gigit lidah. Ghairal ladzi zi taqul. Wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid. Dekat sini dot tak termasuk huruf qalqalah, jangan melantun. Jangan fa'arid, salah. Diam je. Fa'arid anhum. Cuba sebut. So jangan fa'a. Tengah-tengah tekak. Bukan fa'a. Fa'arid. Bila kita sebut rid, semua lidah kita langgar di langit a, bukan langgar di langit, langgar semua gigi ke atas. Fa'arid anhum. Cantik. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ayat last. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tak jadi apa-apa kat situ insya-Allah. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. So bila fihi. Okey, bagus. Tilafang, FANG. Sebab bila nun mati, tanwin bertemu kaf dengan qaf, dia akan jadi NG. Ikhtilafan katsira. Sebut. Okey, barakallahu fikum. Kita minta. Baik, barakallahu fiik. Cuma kalau biasanya mat asli ni jangan lebih setengah harakat pun. 2 je. Lawajadu fihi. Jangan lebih sikit pun. Lawajadu fihi. Jadi tak sedap. So biar 2. Mat asli ni biar 2. Yang kena panjang lebih-lebih sikit ni dengung. Wajibul gunnah ke, idgham al gunnah ke, ikhfa ke, yang tu okey. Baik, sebelum kita tadabbur, ramai-ramai baca daripada a'udzubillah ma yuti'ir rasul sampai ayat 82 yang penghujungnya. 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك
فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Baik, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla, setiap orang dapat membacakan 3 ayat ini, dan kita jadikan keutamaan bukan setakat pada pembacaan, tapi lebih utama kita faham apa yang kita baca. Dan kita semua sedia maklumlah, kita tak kejar pada khatam. Kita lebih kepada mana yang pendek pun kita baca, tapi lebih utama kita nak kefahamannya. Baik. Jadi pada ayat 80 ini Allah Azza wa Jalla nak bagi isyarat siapakah mereka yang taat kepada Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia, antara hal yang memang Allah Taala perintahkan ke atas kita adalah ibadah. Dan barang siapa yang beribadah, dianggaplah mereka itu taat kepada Allah Taala. Cumanya Allah Ta'ala nak bagi isyarat kepada kita, ibadah ini jangan ikut emosi. Allah hantar Nabi SAW, maka di sinilah Allah kata, barang siapa yang follow Rasul SAW, faqad ata Allah. Maka orang inilah yang telah dicop sebagai orang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas? Jadi sebab itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita boleh lihatlah di akhir-akhir zaman ini, ramai di kalangan kita, dia nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bentuk ibadahnya tadi dia tidak mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa ayat selepas itu, wa man tawalla, barang siapa menyelisihi, barang siapa berpaling daripada ikut jalan kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fama arsalnaka alaihim hafiza, kami tak hantar kau untuk jaga depa. Dalam erti kata lain, dosa yang mereka perbuat kau tak tanggung. Dalam Quran pun banyak kali Allah Ta'ala kata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tiap-tiap orang, tiap-tiap jiwa tidak akan menanggung dosa orang lain. Hatta mak bapak sendiri. Hatta isteri atau anak-anak sendiri. Cuma kita akan dipertanggungjawabkan. Kalau isteri tak solat, Allah akan tanyalah, kau suruh ke kau tak suruh? Kalau anak-anak kita tak solat, kita akan dipertanggungjawabkan. Anak-anak tak tutup aurat, kita akan dipertanggungjawabkan. Dah tegur ke belum? Sebab agama ini asasnya adalah nasihat. Dan nasihat ke belum? Gitu. Kemudian dalam satu hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa kepada kita? Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umat aku confirm akan masuk syurga illa man aba, kecuali orang yang tak mau. Tu dia. Maka para sahabat kata, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa pula tak mau masuk syurga ni? Maka Nabi pun jawab apa? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa taat kepada apa yang aku ajar, ini yang akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Tapi barang siapa menyelisihi sunnah aku, orang tu memang tak mau masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi dia tak sedar. Kita tak nak macam tu jamaah sekalian. Kita baca Quran bagai nak arak, tapi langsung tak berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semayang bagai nak arak, tapi tak dapat apa-apa. Kita selawat, kita istighfar, tapi di sisi Allah tak dapat apa-apa. Rugi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat 81, Allah nak cerita kepada kita sambungan perangai orang munafik. Sambungan perangai orang munafik. Dan kita semua sedia maklum, munafik ini ciri-ciri dia berapa, Syarul? Lagi? 4. Confirm. Salah satu. Barakallahu fiik. Bila berjanji, dia mungkir. Bun. 2. Munafik. Kalau dia berjanji, dia mungkir. Kalau dia bercakap, dia bohong. Nombor 3, Kak Syah. Kalau nombor 4, Bang. Semua dah bagi tahu dah. Apa lagi satu? Lagi satu apa? Yang terakhir. Dah settle nombor 3 tadi. Kakak dah sebut dah. Barakallahu fiikum wa idza khasama fajar. Ciri-ciri munafik yang keempat kata Nabi, kalau dia marah, dia cepat meletup, meletus. Fajar.
Maki hamun, caci maki, mencarut, jari tengah naik, bla 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 bla, suka nak pukul terus. So ini ciri-ciri munafik. Baik. Jadi perangai munafik pada ayat 81 ni Allah kata wa yaquluna ta'ah. Berkata orang-orang munafik, kami taat, kami taat. Apa je yang Nabi suruh kami taat. Fa idza barazu min indik. Ketika mereka telah pergi daripada sisimu wahai Muhammad. Maksudnya depan Nabi cakap taat taat taat. Berpaling je daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul. Maka di waktu malam mereka adakan strategi untuk tidak taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kadang-kadang guru-guru agama pun tak terlepas. Kelas pukul 8, 8.20 baru sampai. Berlaku tak? Kemudian dia sangka selagi aku tak sampai, kelas tak akan mula. Tapi kalau bayaran nak full. Saya tak kata kat sini, ke mana-mana. Sama aja. Selama mana kita tak rasa peri pentingnya jaga masa. Sebab itu Imam Syafi'i rahmatullahi alaih dia kata apa? Kalaulah, lau tadabburan nasu hadhihi surah lawasa'athum. Kalau manusia ni dia tadabbur saja surah wal asr, nah saya dah cukup dah untuk dia jadi hamba Allah Ta'ala yang baik. Untuk dia dapat semua manfaat daripada Al-Quran ini. Jadi sebab itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tengok ada di kalangan manusia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi pesan itu, Nabi suruh buat benda ni, dia akan kata sami'na wa ata'na, ta'ah, kami taat, kami taat. Fa idza barazu, ketika mana mereka meninggalkan kau wahai Muhammad, bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Mereka merencanakan strategi untuk tidak taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala sebut, Allah bersumpah, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah Ta'ala senantiasa menulis, mengetahui akan apa yang mereka rencanakan. Jadi jangan ingat kita ni tak ada di sisi orang-orang alim, apa kita buat orang-orang pakat tak tahu. Ni macam contohlah, bila duduk dekat Perlis ke, duduk dekat Kelantan ke, bukan main kopiah pun tak tanggai. Langkah kaki sebelah masuk Thailand, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat perangai, cari rumah urut, cari pelacur dan semisalnya, na'udzubillahi min dzalik. So Allah Ta'ala, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah Ta'ala sangat tahu apa yang kita kerjakan ataupun apa yang mereka kerjakan. Kalau kita kenal munafik ini, kata Allah kepada Nabi, fa'arid anhum, tinggalkan. Tinggalkan. Sebab tu ada keutamaan kita meninggalkan ahlul bid'ah. Ada sangat. Walaupun kita dicaci maki, Allah pesan lagi sekali apa dia? Wa tawakkal 'ala Allah. Tawakkal. Tawakkal. Saya kira setiap di kalangan kita ni mungkin pernah bertemu lah dengan sifat-sifat munafik tadi ni. Sebab tu saya petik nama ustaz-ustaz je. Bukanlah lama, maksudnya karakter tu. Munafik ni dia bukan hanya pada pemerintah, bukan hanya pada orang awam, hatta agamawan pun tak terlepas daripada sifat munafik. So macam mana kita nak beradaptasi dengan dia kalau kita kenal dia tu munafik ataupun tidak? Allah kata fa'arid anhum. Angkat kaki lembung, jangan tunggu lagi. Nak duduk lagi dengan munafik, habis kena game. Wa tawakkal 'ala Allah. Tawakkallah. Kalaulah satu dunia dia kali itu membencimu, memaki hamunmu, khalas, tawakkal 'ala Allah. Yang penting kita tahu apa kejelekan yang mereka perlakukan dan kita tak reda pun nak berada dalam majlis tersebut, di tempat tersebut. Kita berlambung kaki. Tawakkal 'ala Allah. Allah kata apa? Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pelindung. Sebab saya selalu kata ucapan Imam Syafi'i apa? Ridhan nas ghayatun la tudrak. Kalau kau cuba cari redha manusia, confirm takkan dapat. Manik tak? Kita nak semua orang kat sini suka kat kita. Mustahil. Betul tak? Sebab tu nak kena cari redha siapa? Allah dan Allah Hasan. Wa kafa billahi wakila. Biar Allah je jadi pelindung. Ayat 82 sekali lagi Allah Ta'ala tegur kita. Ataupun seolah-olah Allah nak bagi isyarat kepada orang-orang munafik. Afala yatadabbarunal Quran. Mereka ni tak mau tadabbur Quran ke? Dan ayat tadabbur Quran ni dua kali Allah Ta'ala ulang. Satunya dekat sini, satu lagi dalam surah Muhammad. Allah kata apa? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu bukan daripada Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. So nak bagi isyarat, sebenarnya kalau nak cari bahagia, nak cari ketenangan, nak cari kedamaian, tadabbur Al-Quran Al-Karim. Kita akan jumpa jawapan yang pelbagai. Yang selama ni kita kata, nah aku setiap tahun baca ayat ni, tapi tak faham pun. Tapi dengan jalan kita mentadabburi, maka kita akan rasa nikmatnya baca kalam Allah. Jelas? Tapi ramai di kalangan kita di akhir zaman ni, cara dia nak healing tu pelik sikit.
Kan ada bawa diri pergi atas gunung, ada bawa diri pergi tepi pantai, ada bawa diri nak me time kopi-kopi. Ada dia lebih maksiat lagi, masuk kelab malam, dan dia bajet itu antara bentuk healing yang terbaik. Sedangkan Allah kata, kalau kau cari selain daripada Quran, kau akan jumpa perselisihan yang sangat banyak. Kan? Aku tengok muka kau macam serabut je. So dia pun kata, tu ada masalah sikit. Sepatutnya teman yang baik akan kata, jom baca Quran. Tapi ada teman yang kurang baik dan dia nampak jalan untuk terbaik nak bagi kawan dia tenang, jom malam ni pergi naik club. Tiket aku bayar, minyak aku payung, makan pun aku payung, habis, khalas. Nampak tak jemaah sekalian? Jadi sebab itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita senantiasa berharaplah semoga Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hati kita, sesibuk apa pun kita dalam hari-hari kita, at least adalah sedikit daripada pembacaan dan tadabbur Quranul Karim. Jelas? Wallahu taala a'lam. Ada soalan apa-apa? Tak ada soalan? Barakallahu fiikum. Nampak mata berat-berat elok. Macam mana? Tak ada soalan. Barakallahu fiikum. Oh, Syarul tak baca lagi ya? Khalas. Baik. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Tak, anda tak kata kat entah pun datang lambat tadi tu. Kita nak cerita ni keutamaan nak cari rezeki barakat dan juga halal. Kadang-kadang tu kita kurang apa kita panggil kurang cakna keutamaan menepati masa. Gitu je. Silakan. Tak dengar Kak, kuat sikit. Betul. So untuk family kita memanglah Allah Azza wa Jalla pesan satu je, wa ma 'alaika illal balagh. Tugas engkau sampaikan, terus-terus menyampaikan. Untuk family, sampaikan terus. Dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Dah puasa ke belum? Dah niat puasa ke belum? Contohnya lebih kurang gitulah. Suruh. Sampaikan. Untuk dia ikut, untuk dia tak ikut, ini Allah Azza wa Jalla yang campak hidayah dalam hati dia. Cuma ayat ini jelas untuk kita bermuamalah dengan manusia lain lah. Faham tak? Untuk family kita, dia memang jadi Nabi kata apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap di antara kalian merupakan pemimpin. Dan setiap di antara kalian akan dipertanggungjawabkan atas tiap-tiap pimpinannya. So sebab tu Nabi kata yang lelaki merupakan ketua keluarga, akan dipertanggungjawabkan tentang isteri dan anak-anak dia. Begitu juga dengan perempuan yang merupakan penjaga rumah dan juga harta suami dia. Penjaga rumah dan juga anak-anak daripada suaminya. Dia akan dipertanggungjawabkan. So Allah akan tanggungjawabkan akak. Contoh, dah tanya ke belum? Dah suruh ke belum? Dah nasihat ke belum? Itu pertanggungjawaban, bukan tanggung dosa. Bukan bererti kau tak nak dengar cakap aku, Assalamualaikum, tinggal terus. Tak boleh. Sebab kita ni family. Tengok tak satu hadis yang Nabi kata, barang siapa meninggalkan semayang asar secara sengaja, faqad wutira ahlahu wa malahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia telah kehilangan harta dan juga keluarga. Seolah-olah dia telah hilang harta dan juga keluarga. Manusia kebiasaan kalau harta dia kurang, kalau mak bapak dia tak boleh bagi, dia boleh cari lagi kawan-kawan. Tapi once bila kawan-kawan sendiri pun menyampah nak bagi harta dia dekat kita lagi dah, biasanya fitrah manusia dia nak cari family sendiri. Tapi bila dia balik kat rumah dia, mak ayah dia buat tak apa, buat tak reti, dia akan jadi kecewa yang sangat dahsyat. Faham tak? Itu yang kadang-kadang kita dengar lah peristiwa orang terjun bangunan ke, tikam diri ke, kelar tangan ke. Sebab apa? Pasal dia tak ada tempat mengadu. So kalaulah family kita buang dia macam tu, dia nak mengadu kat siapa? Faham tak? Sebab tu untuk family ni kita cuba bagi nasihat sampai yang maksimum lah. Hatta semalam pun saya jumpa kawan saya seorang pun, dia kata dia punya ahli keluarga ada salah seorang tu memang nakai dia, bukan nakai sikit-sikit lah, bawa kepada title jahat lah senang cerita. Tapi mak ni tetap juga ketika kejiranan ni kata anak engkau ni adalah anak tak guna, anak engkau ni adalah orang yang tak boleh bagi manfaat pada engkau, dan juga ni anak dia masuk penjara beberapa kali, tetap si mak ni jamin juga, peluk juga, bagi nasihat juga. Sampai hari ni teman saya yang tadi bermasalah tu dah jadi alhamdulillah bergunalah kot. Mudah-mudahan amin.
Kan dah ambil lesen bawa lori, lepas tu dah bawa kerja semua okey. Alhamdulillah. Yang asal-asal semua orang kenal, kaki pukul, minum arak, tak, macam-macam lawan cakap mak ayah bla bla bla. Tapi family mak dia ni tetap kata apa, seburuk apa pun seorang anak, tetaplah seorang ibu akan menerima. Jadi macam itulah, janganlah buang family. Allah Ta'ala alam. Soalan lain? Tak ada. Kita berhenti di sini insya-Allah pukul 9 dah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah datang bagi saya dalam menyampaikan. Panjang umur merasi kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.